Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu. Okey, hari ni kita masih lagi belajar pasal bab 3 penaklukan logik. Itu masalah tajuk hujah. Di mana hari ni kita nak membentuk hujah deduktif yang sah bagi suatu situasi. Okey, sebelum ini kita dah belajar pasal apa itu hujah deduktif, di mana hujah deduktif itu ialah daripada premis yang umum kepada kesimpulan yang khusus. Umum pergi khusus. Itu ialah deduktif. So, hari ini kita nak membentuk hujah deduktif yang sah bagi situasi yang diberi. Okey, tengok contoh. Bagaimanakah anda membentuk hujah deduktif yang sah bagi suatu situasi? Contoh 18. Bagi suatu hujah deduktif yang sah, bentuk suatu hujah deduktif yang sah bagi setiap situasi yang berikut. Semua mamalia menyusui anaknya. Kucing ialah mamalia, kucing menyusui anaknya. Di sini kita tengok ada tiga ayat di situ kan. Jadi maksudnya di sini kalau hujah tu dia terbahagi kepada premis dan kesimpulan. Jadi kesimpulan cuma hanya ada satu. Jadi kalau ada dua lagi lebih ayat tu, itu ialah premis 1 dan premis 2. Biasanya yang depan sekali itu ialah premis yang pertama, semua mamalia menyusui anaknya. Premis yang kedua, kucing ialah mamalia. Dan kesimpulan ialah kucing menyusui anaknya. Ini cuma kamu tulis balik saja. Dia sudah bagi situasi, cuma disuruh kamu bentuk hujah deduktif. Ini dah namanya hujah deduktif. Daripada premis yang umum, pergi pada kesimpulan yang khusus. Okey, B. Sama juga, premis 1 dia, jika X lebih besar daripada 0, maka X bernilai positif. Premis 2, 6 lebih besar daripada 0, kesimpulan 6 bernilai positif. Kamu ambil saja daripada situasi itu, lepas tu kamu pecah-pecahkan dia, masukkan ke dalam premis 1, premis 2 dan juga kesimpulan. Okey, sama juga macam C. Okey, sama ya. Premis 1, jika X ialah nombor ganjil, maka X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 2. Premis 2, 18 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Kesimpulan dia, 18 bukan nombor ganjil. Bila kamu tengok dia dah susun ikut urutan, jadi disuruh cuma kamu masukkan sahaja situasi itu ke dalam premis 1, premis 2 ataupun dalam kesimpulan. Okey, kita tengok contoh 19. Tulis kesimpulan bagi setiap hujah deduktif berikut. Untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Di sini disuruh kamu tulis kesimpulan. Dia sudah bagi dua premis 1 dan premis 2. Jadi macam mana nak tulis kesimpulan? Jadi kamu kena bergantung kepada tiga bentuk ini. Okey. Di mana ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 hujah tu. Bentuk pertama, ini dia lah kita sudah belajar hari tu. Bentuk kedua dan bentuk ketiga. Jadi kita tengok yang A, bentuk manakah dia guna ini? Bila nampak perkataan semua ini, maksudnya dia gunakan bentuk yang pertama. Okey, jadi bentuk yang pertama dia bilang semua A ialah B. Semua A, nombor bulat tu A ialah B. Okey, lepas tu premis yang kedua dia bilang C ialah A. Jadi 38 ni tiada lagi di atas ni kan, jadi 38 tu jadi C. C ialah A, nombor bulat A, nampak sama. A. Jadi macam mana mau tulis kesimpulan dia? C ialah B. C 38 ialah B. B ialah nombor nyata. Okey, jadi kesimpulan dia kita tulis C ialah B. 38 ialah nombor nyata. Okey, B. Jika AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai punca nyata, maka B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar atau sama dengan 0. Premis yang kedua, 2X kuasa 2 tambah PX tolak 2 sama dengan 0 mempunyai punca nyata. Ini digunakan bentuk yang kedua. Jika maka. Jika P, maka Q. So, premis yang kedua ialah P adalah benar. Okay, P tulis di sini. P itu di premis yang kedua. Tapi P dia tulis
2x kuasa 2 tambah px tolak 2 sama dengan kosong ni punca nyata. Tengok apa beza premis 1 dengan premis 2 yang P itu. Untuk P sahaja. Okay. A tu dia dah ganti dengan 2. A ganti dengan 2. B ganti dengan P. C dia ganti dengan negatif 2. Jadi macam mana mau tulis dia? Jadi cara tulis dia jadi macam tu lah. Di mana bagi 2x kuasa 2 tambah px tolak 2 sama dengan kosong. A ialah 2. B sama dengan P. C sama dengan negatif 2. Jadi kamu gantikan dia ke dalam kesimpulan itu. Q ini tulis di sini. Q. Di kesimpulan nampak? Di kesimpulan ialah tulis Q. Tapi memandangkan di premis 2. Dia sudah tukar A tu jadi 2. Jadi kamu kena gantilah. B jadi P. A jadi 2. C jadi negatif 2. Lebih besar daripada kosong. Okay, teruskan. C. Premis 1. Jika garis lurus Y sama dengan MX tambah C selari dengan paksi X, maka M sama dengan kosong. Premis 2. Dia bilang M tak sama dengan kosong. Ini sama. Tiba-tiba jadi tak sama. Maksudnya dia gunakan bentuk hujah yang ketiga. Okay. Bukan Q adalah benar. Maksudnya ini dijadikan tidak. Dia nafikan tidak. Jadi yang P dia ini P dia. Ini P. Ini Q. Bukan Q adalah benar. Maksudnya bukan Q. M tak sama dengan kosong. Jadi yang ini pula dia kena tulis bukan P adalah benar. Maksudnya kamu kena tambah perkataan tidak. Garis lurus Y sama dengan MX tambah C tidak selari dengan paksi X. Mesti ada perkataan tidak. Sebab dia gunakan bentuk hujah yang ketiga. Okay. Teruskan. Contoh 20. Tulis premis. Premis pula. Bagi setiap hujah deductive berikut untuk membentuk hujah deductive yang sah dan munasabah. Apa-apa hal sebelum tulis premis atau kesimpulan, yang perlu kamu ingat ialah 3 bentuk ini. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Bentuk yang manakah dia guna? Bila kita tengok adakah dia gunakan bentuk yang pertama, kedua atau ketiga? Betul macam pertama kan. C ialah A. C ialah B. Jadi macam mana mau tulis dia punya premis 1 dia? Mesti ada perkataan semua. Semua A adalah B. Semua nombor perdana A ni A kan. Mempunyai 2 faktor. Semua A ialah B. Semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Okey. B. Premis 1. Jika jualan tahunan syarikat ANC melebihi 3 juta, maka pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. Premis kedua kosong. Kesimpulannya, jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi 3 juta. Kamu tengok apa beza dia? Dia bilang sini, jika P yang depan ini, maka Q yang belakang. Maksudnya, jika jualan tahunan syarikat ANC melebihi 3 juta, maka pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. Bila kita tengok kesimpulan dia, jika jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi, ada perkataan tidak. Dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada P kan? So, bila ini ambil daripada P kesimpulan dia, premis dia mesti ambil daripada Q. Sebab dia ada perkataan tidak. Maksudnya dia menggunakan bentuk yang ketiga. Jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi 3 juta, maka premis kedua dia, kita ambil Q, pekerjanya tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Ataupun pekerja syarikat ANC tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Gitu. Okay. C. Premis 1. Jika X sama dengan K, maka K ialah punca persamaan 3X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 12. Kesimpulan dia buat X tak sama dengan 9. X tak sama dengan 9. Maksudnya K tu dia dah ganti dengan 9. Tapi dia bilang tidak sama. Dia cakap tidak sama kan? Jika tidak sama, dia gunakan bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga bukan P ada benda. P dia dah tulis kat sini. So yang ini, yang K ialah punca ini tulis di mana? Tulis di premis yang kedua. Cuma tambahkan perkataan tidak ataupun bukan. Maka K dia dah ganti dengan 9. So, 9 bukan punca bagi persamaan 3X kuasa 2.
Tolak 5 sama dengan 12. Ada bukan. Sebab dia sini dia tidak sama. Dia berbeza dengan atas ini. Okey. Okey, contoh tambahan. Tulis premis atau kesimpulan bagi setiap hujah diduta berikut untuk membentuk hujah diduta yang sah dan munasabah. Macam mana kita mau bentuk? Okey, premis 1. Semua gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. 45 ialah gandaan 9. Ini digunakan bentuk yang pertama. Sebab jumpa je perkataan semua, maksudnya dia gunakan bentuk yang pertama. Jadi semua A. Semua gandaan 9 boleh dibagi tepat dengan 3. Semua gandaan 9 ni A. Gandaan 9 tu A. Boleh dibagi tepat dengan 3 tu B. Jadi C ialah A. Jadi jawapan dia C ialah B. 45 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, macam tu saja kan. Sama juga, semua segi 4 sama ialah segi 4 selari. Poligon A ialah sebuah segi 4 selari. Jadi apakah premis 2 dia? Okey, C ialah A. C ialah A. Ini A. Ini B. C ialah A, maksudnya C ialah poligon A. Poligon A ialah sebuah segi 4 sama. C pun sama juga digunakan bentuk yang kedua. Jika garis lurus Y sama dengan MX tambah C ialah selari dengan 4CX, maka Y sama dengan C. Okay, jadi garis lurus Y sama dengan 2X tambah 9 ialah selari dengan 4CX. Bila kamu sedar kat sini, C itu dia dah gantikan dengan 9. Jadi nanti tulis jawapan tu C ini ganti dengan 9. So jawapan dia Y sama dengan 9. Itu saja ya. Okey. Sama juga ini pun, jika X kuasa M punca kuasa M sama dengan X kuasa M per N, maka 8 kuasa 2 punca kuasa 3 sama dengan 4. Jadi kesimpulan dia ambil terus yang ini. Okay, sama kan, dia ambil terus. Jadi apa yang belum kena tulis, ini belum kena tulis, terus tuliskan di premis yang kedua. Dapat jawapan terus. Jika P maka Q. Okay, E. Jika sudut A sama dengan 45 darjah, maka tan A sama dengan 1. Premis kedua dia, tan A tak sama dengan 1. Macam mana tu? Kalau tan A tak sama dengan 1, maksudnya apa? Maksudnya itu ialah bentuk yang ketiga. Jadi sudut A tak sama dengan 45 darjah. Okay, yang terakhir. Premis 1. Jika M ialah nombor perdana, maka M hanya boleh dibagi tepat oleh dirinya sendiri dan nombor 1. Nombor 1 bukan nombor perdana. Jadi apakah premis dia? Dia sudah ganti M tu dengan 51. Dia bilang nombor 1 bukan nombor perdana. Macam mana nak buat tu? Jadi kat sini dia akan jadi 51. Okey, setakat ini sahaja. Jadi kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih.